Bismillahirrahmanirrahim. Okey, boleh dengar suara cikgu tak? Dengar. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Cantik cikgu hari ni. Dah lama tak tengok cikgu, biasa cikgu tutup kamera kan. Sesekali tengok tu nampak cantik lah. Tapi kalau setiap hari tengok, biasa je. Okey, baik. Kita sambung modul semalam. Sokongan macam manusia, macam haiwan kan. Haiwan, manusia ada tulang. Tapi pokok ni tak adalah tulang. Tapi pokok pun juga ada sistem sokongan dia. Sokongan membantu tumbuhan untuk berdiri. Berdiri tegak bagi mendapatkan apa? Kenapa dia nak berdiri tegak? Nak nyanyi lagu negara aku? Dia nak dapatkan apa? Cahaya. Cahaya matahari. Okey. Salin sama-sama dengan cikgu. Okey, sokongan membantu tumbuhan berdiri tegak bagi mendapatkan cahaya matahari. Sistem sokongan memastikan daun terdedah kepada cahaya matahari. Dan dapat melakukan proses apa? Bila dapat cahaya matahari, maka tumbuhan hijau dapat melakukan proses apa? Fotosintesis. Ya, fotosintesis. Okey. Sokongan juga perlu bagi menampung berat tumbuhan dan menyediakan kekuatan untuk menentang tiupan angin. Okey. Cikgu laju, kalau laju, kabur. Okey. Okey, sokongan utama bagi tumbuhan ialah batang dan juga akar. Bukan daun, bukan pucuk, ya. Bukan kulit pokok, tetapi batang dan juga akar. Okay, batang tumbuhan. Batang tumbuhan menyokong berat batang dan berat daun, bunga dan buah. Okey. Manakala akar tumbuhan memberikan sokongan kepada tumbuhan dengan akar tu buat apa? Kat tanah. Mencengkam. Ya, mencengkam tanah. Ya. Akar ni sifat dia mencengkam tanah. Okey, sampai sini boleh? Maksudnya sistem sokongan tumbuhan ni akar dan juga batang. Okey, kita tengok tumbuhan darat. Tumbuhan darat terbahagi kepada dua, iaitu tumbuhan berkayu dan satu lagi adalah tumbuhan tidak berkayu. Okey, contoh tumbuhan berkayu. Okey, bagi tahu cikgu contoh tumbuhan berkayu. Kerik-kerik. Pokok durian. Pokok durian. Lagi? Petai. Pokok petai. Okey. Pokok durian, pokok petai. Okey. Pokok langsat, pokok rambutan, banyak lagi lah. Okey, sistem sokongan bagi tumbuhan berkayu ialah tisu berkayu yang keras, kuat dan tegar. Tisu ini dibina, tegar ni pun lebih kurang keras kuat lah. Tisu ini dibina daripada lignin. Okey. Contoh tumbuhan tidak berkayu ialah contoh tumbuhan tidak berkayu. Pokok pisang. Pokok pisang, pokok jagung, okey, dan pokok pandan. Ya. Sistem sokongan bagi tumbuhan tidak berkayu ialah kesegahan sel. Maksudnya dia tak ada batang. Jadi batang dia tak keras, tak kuat, tak tegar. Jadi cara sokongan dia adalah melalui sel-selnya yang segah. Segah ni maksudnya bergantung kepada air yang tersimpan dalam sel batang.
contohnya pokok pisang tu kan. Batang dia tidaklah batang berkayu. Batang dia batang yang tidak berkayu tapi bergantung kepada air yang tersimpan dalam batang pokok pisang tu. Okey. Tumbuhan tidak berkayu akan layu ya, jika kekurangan air. Okey, boleh sampai sini? Boleh. Boleh. Okey, seterusnya kita lihat sesetengah tumbuhan membentuk struktur khas selain batang, selain akar, ya, ada struktur khas lain yang membantu memberikan sokongan tambahan, ya, atau memanjat tumbuhan lain untuk memperoleh cahaya matahari. Macam-macam cara dia nak survive, ya, untuk mendapatkan cahaya matahari. Okey, contoh sokongan tambahan pada tumbuhan berkayu. Okey, akar banir. Akar banir, akar jangkang, akar sokong, sulur paut. Ni contoh tidak berkayu. Akar cengkam. Okey, kalau cikgu laju khabar. Jadi macam mana cara nak ingat banir, jangkang, sokong, paut, cengkam ni? Okey, cikgu ada satu formula. Bas sekolah jalan cepat sangat. 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 So B itu adalah banir. S itu adalah sokong. J itu adalah jangkang. C itu adalah cengkam. Dan S itu adalah apa? Assalamualaikum. S itu adalah untuk apa? Oi, ada orang ke tidak ni? Suluh. Suluh apa? Suluh paut. Beratnya mulut. Oh, dah nak bagi tahu jawapan. Suluh paut. Suluh je kat suluh. Okey. Bas sekolah jalan cepat sangat. So ini adalah akar sokongan tambahan bagi tumbuhan berkayu. Manakala cengkam dan suluh paut adalah sokongan tambahan bagi tumbuhan tidak berkayu. Senang tak nak ingat tu? Bas sekolah jalan cepat sangat. Okey? Okey, so inilah cikgu akan menunjukkan jenis-jenis akar lah beserta gambarnya. So kalau gambar ni akar apa agak-agak? Ni gambar bagi akar apa? Bas sekolah jalan, bas sekolah jalan. So ni akar apa ni? Aduhlah Pak ini pemalu ke aku tak tahulah. Kalau malu kau type mesej sikit. Bagi tahu jawapan. Kau malu takut jawapan salah. Tak ada apalah. Sebab tu hari ni cikgu buka kamera. Sebab apa tau? Sebab bila cikgu dengar balik suara cikgu, bila tak buka kamera, bunyinya macam garang benar. Macam aku marah padahal aku tak marah. Macam ni lah apa aku ni kalau bercakap. Tak marah. Cikgu tak marah, memang dah pattern suaranya macam itu kan. Jadi sebab tu cikgu fikir hari ni kena buka juga kamera supaya suara cikgu ni sinkronis dengan wajah cikgu. Bila cikgu dengar suara cikgu balik tanpa wajah cikgu, bunyinya macam cikgu tengah marah ke orang. Tak marah, mana ada marah. Okay, so ini adalah akar banir. Sebab tu cikgu kata bas sekolah. Cikgu laju sangat susah. Saya nak cakap. Tang mana yang laju tu? Ni, sekarang cikgu cakap laju. Ya. Okay, ini adalah akar banir. Ya, akar banir. Okay, ciri-ciri terdapat pada pokok yang besar lah. Contoh tumbuhan, pokok durian, pokok meranti, pokok angsana, pokok-pokok yang besar. Ya. Okey, seterusnya ialah ini akar sokong. Bas sekolah, akar sokong. Okey, ini akar sokong.
Kenapa tu? Tumbuh pada batang atau dahan ke dalam tanah. Dia tumbuh pada batang ataupun dahan ke dalam tanah lah. Okey. Contoh pokok pandan. Pokok kelapa, pokok ara, pokok banyan. Apa banyan tu ya? Nanti kita boleh Google. Bakau tu pokok bakau bukan eh? Pokok bakau dia bukan akar sokong. Nanti kita tengok dia akar apa. Okey. Dah salin dah? Dah. Okey. Yang ini bas sekolah jalan. So ni akar apa? J for Jangkang. jangkang. Akar jangkang. Bukan kongkang. Ya. Bukan kengkang tapi jangkang. Okey. Akar jangkang menyokong pokok yang hidup dalam kawasan berpaya. Yang ni yang tadi kawan kamu tanya tadi. Pokok bakau. So inilah contoh pokok yang menggunakan akar jangkang. Pokok bakau. Okey dah? Dah. Okey. Seterusnya kita lihat kepada bukan cikgu nak rujuk kepada pokok ni, tapi cikgu nak rujuk kepada pokok ni. Apa akar yang dipakai? Akar apa ni? Akar cengkang. Akar cengkang. Okay, akar ini mencengkam pada tumbuhan atau struktur lain untuk sokongan. Contohnya pokok orkid. Pokok duit-duit. Pernah dengar pokok duit-duit? Duit-duit. Pernah. Okey. Boleh? Pernah. Okey. Boleh. Dia akan cengkam di tangan tapi dia akan memilih tangan. Ya. Tangan yang dipilih cuma tangan Haikal Mubin saja. Ya. Akar cengkam. Okey. Yang ni adalah apa? Last sekali nampak tak ni? Special character dia. Special karakteristik yang ada pada pokok ni. Apa dia? Apa nama dia? Akar sulur paut. Okey. Dia sulur paut saja. Dia bukan akar. Dia sulur paut saja. Okey. So, sulur paut strukturnya halus dan berlika. Oh, tapi cikgu tulis ni jenis akar ya. Tadi kat atas tajuk ni jenis akar ya. Okey. Sulur paut dia struktur halus dan berlingkar yang melilit tumbuhan lain. So contohnya adalah pokok timun. Lagi pokok apa yang kamu tahu? Varia. Pokok peria. Pokok kacang panjang. Okey. Ini contoh lah. So kita tengok gambar lah, dalam modul ni tak ada. Ni pokok apa ni? Pandan. Okey. Pandan. Okey, pokok pandan. Pandai. Ini pokok pandan. Cuba tengok akar dia. Akar apa tu? Nampak tak akar dia tu? Nampak. Akar apa? tunjang. Akar tunjang. Tak ajar pun tadi akar tunjang. Akar apa ni? Akar sokong. Bukan akar jangkang kau nampak dia terkangkang sikit kau kata akar jangkang. Ni akar sokong. Akar sokong dia duduk dekat batang. Dia tumbuh daripada batang lepas tu masuk ke tanah. So ini adalah akar sokong. Ya. Akar sokong contoh pokok pandan. Okey. Gambar ni. Ni. Nampak? Ni kawasan apa ni? Paya. Paya bakau. Okey, so kalau paya, akar apa? Jangkang. Akar jangkang. Okey. Gambar seterusnya. Ada ke gambarnya? Okey, ni akar apa ni? Nak gambar.
Pokok besar. Kabani. Kabani. Okey. Yang ni? Ni pokok apa ni? Akar cengkam. Daun. Pokok daun. Duit. Inilah pokok duit-duit. Ya? Tapi tak laku pun. Tak laku ni duit ni. Ni pokok duit-duit, akar cengkam. Yang ni pokok apa? Orkid. Pokok orkid Orkid. sebenarnya. Pokok orkid. So ginilah rupanya akar cengkam. Memang mencengkam lah. Ya. So ini adalah akar. Okey, boleh faham? Ni Boleh. pokok apa ni? Peria. Peria ke petola? Peria. 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 Okey, ni peria. Saja je nak tanya peria ke petola. Okey, ni peria. Okey, peria. Peria. Okey, inilah suluh paut dia, nampak tak? Suluh paut dia. Suluh paut dia. Okey. Dan ni pokok apa ni? Timun. Nampak tak ni? Berlingkar halus. Inilah suluh paut dia ni. Nampak ni? Ni. Okey. Itu cara dia mendapatkan sokongan bagi mendapatkan cahaya matahari. Okey, selesai yang itu. Kita sambung kepada tumbuhan akuatik. Apa yang dimaksudkan dengan akuatik? Akuatik. Dalam laut dan sungai. Laut, air kan? Sungai yang melibatkan air lah. Okey, tumbuhan akuatik mendapat sokongan utama daripada daya apungan air. Okey, kena ingat istilah ni, daya apungan air. Selain itu, tumbuhan akuatik mempunyai batang dan daun yang mempunyai tisu erenkima. Okay, nama dia erenkima. Bila kata tumbuhan akuatik, sokongan utama dia daya apungan, dia mempunyai batang dan daun yang mempunyai tisu erenkima. Apa benda erenkima itu? Okay. Tisu erenkima terdiri daripada sel yang berdinding nipis dan membentuk ruang-ruang udara di dalam tumbuhan akuatik. Nanti cikgu tunjuk gambar. Gambar ada dalam modul tu dah. Okey, keapungan tumbuhan dibantu dengan adanya ruang-ruang udara. Macam pelampung. Macam bola, bila kita letak di dalam air, dia terapung kan? Sebab ada ruang udara dalam bola tersebut. Sama lah juga macam tumbuhan. Kalau ada ruang-ruang udara, maka tumbuhan tersebut boleh terapung. Okey, kalau kita tengok gambar ni, tisu erenkima yang ni. Ni tisu erenkima lah ni semua ni yang cikgu warnakan ni. Ni tisu erenkima. Boleh tak? Susah benar, berat benar mulut nak jawab boleh. Ada karipap ke? Ada karipap ke dalam mulut tu? Okey. So yang bulat itu adalah ruang-ruang udara. Ruang-ruang udara. Okey. Dah. Okey, ni contoh pokok lah. Ni pokok apa agak-agaknya? Teratai. Pokok. Teratai. Okey, ni nama dia kiambang. Kiambang. Yang ni bunting keladi. Okey. Setengah tumbuhan mempunyai batang berongga. Dan membengkak bagi menambah daya apungan. Jadi untuk menambah daya apungan, batang haruslah berongga dan membengkak. Sebagai contoh pokok keladi bunting dan teratai. Okay. So ini gambar hitam putih, gambar bukan real. Okay, sekarang ni gambar real. Ini rupanya bunga teratai. Ya. Tapi yang tak kenal lagi bunga teratai, ini adalah bunga teratai. Okey. Manakala ini adalah
Ini apa ni? Keladi. Keladi. Bunting. Keladi bunting. Keladi bunting dia ada bunga. Apa tak macam ni? Keladi bunting. Okay, yang di bawah ni? Dia tak ada bunganya apa? Kiambang. Pokok Kiambang. 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 Okay? Boleh tak? Okay, dah settle yang itu. Okay, cuba cikgu nak tanya satu soalan. Kenapa buah oren, buah limau, buah limau, kalau kita masukkan dalam air, buah limau yang dikupas kulitnya akan tenggelam. Tapi buah oren, buah limau yang tidak dibuang kulitnya, dia terapung. Ataupun mungkin dia tak tenggelam lah, dia terapung sedikit. Agaknya kenapa? Sebab dia ada rongga udara. Ya, sebab dia ada rongga udara. Buah limau yang kita tak buang lagi kulit dia, dia ada rongga-rongga udara. Sebab itu dia masih boleh terapung. Banding dengan, tapi cikgu rasa kalau dalam bika ni, kita cari air yang besar sikit lah. Air yang dapat menampung berat buah limau tu lah. Jadi dia terapung sebab dia masih ada rongga-rongga udara selagi kita tak kopek kulit buah limau. Tapi bila kita dah kopek kulit buah limau, dia akan tenggelam sebab dah tak ada rongga-rongga udara. Samalah konsepnya macam apa kod ni tadi. Okey, seterusnya sikit lagi cikgu nak sambung menentukan usia tumbuhan berkayu. So, macam mana cara kita nak tentukan usia tumbuhan berkayu? Kita ambil buat sijil lahir ke apa? Kita dapat beberapa cara untuk menentukan usia tumbuhan berkayu iaitu menentukan gelang. Okay. Gelang pertumbuhan yang terdapat di dalam batang. So dekat batang kita tengok gelang yang ada pada pokok tu. Okey, satu gelang mewakili 1 tahun. Satu gelang mewakili 1 tahun. Okey, contoh kaedah pertama ni, pilih pokok dan tebang. Kena tebang lah, kaedah ni kena tebang pokok. Pokok dipotong merentasi batang. Maksudnya macam ni lah, ni pokok, tebang. Merentasi batang, ni merentasi batang lah ni. Kira gelang, 1 gelang mewakili 1 tahun. Okay, cuba tengok gambar ni. Macam mana kita nak kira gelang? Okay, mula dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 7 gelang, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So, 14 tahun. Okay, boleh tak? Faham tak kaedah ni? Faham. Okay, seterusnya kita lihat kaedah yang kedua, kita tak tebang pokok. Kaedah ni tak perlu tebang pokok tapi kita guna gerudi khas. Inilah gerudinya ni. Pokok digerudi sehingga 75%. Mata gerudi atau separuh kuku lilit pokok. Mata gerudi dikeluarkan. Lepas dah tu mata gerudi dikeluarkan dan gegelang pertumbuhan dikira. Cara ini akan menyelamatkan pokok daripada ditebang. Contoh macam ni lah dia gerudi. First step dia gerudi dulu. Gerudi sampai 75% mata gerudi ataupun separuh. Ni lah separuh ukur lilit pokok ni. Ni separuh ukur lilit pokok ni. Okey, sampai separuh, lepas tu dia keluarkan, lepas tu dia pun kira. Dia kira berapa tahun. Daripada mata gerudi tu dia kira. Satu mata tu 1 tahun, ya. Okey. Boleh tak? Susah ke senang? Senang. Senang ke senang? Senang. Okey, dan last sekali. Okey, ni last sekali lah. Hubung kait sistem sokongan dengan kestabilan dalam pokok. Okey, sesuatu tumbuhan dikatakan stabil pada kedudukannya jika tidak mudah. Macam mana kita kata pokok tu stabil? Kalau pokok tu tidak mudah, pokok biasa kita panggil apa kalau dia jatuh? Tumbang. Tumbang. Okay. Kestabilan tumbuhan dipengaruhi oleh pusat graviti.
dan juga luas tapak. Okay? Samalah macam haiwan pun, kestabilan haiwan, kestabilan tumbuhan dipengaruhi oleh pusat graviti dan juga luas tapak. Okey, semakin rendah pusat graviti, semakin stabil pokok, ya. Ataupun semakin besar luas tapak, semakin stabil pokok. Ada dua lah. Satu berkaitan dengan pusat graviti. Yang kedua adalah luas tapak. Okey, mari kita tengok. Kalau akar jangkang, kenapa dia lebih stabil? Akar jangkang mempunyai luas tapak yang besar. Okay, cuba tengok dia kangkang. Dia kangkang tu sebenarnya dia nak menghasilkan luas tapak yang lebih besar supaya menjadikan pokok lebih stabil dan tidak mudah tumbang apabila dipukul ombak. Sebab itu apa dia macam tu. Okey? Okey, cuba tengok ni akar bani. Akar bani contoh pokok tualang mempunyai akar bani yang besar. Ya? Akar bani yang besar bagi menambahkan luas tapak untuk lebih stabil. Contoh pusat graviti apa pula cikgu? Pokok toge? Pokok toge. Pokok toge kan rendah aje, kecil je. So pokok toge dia tak ada akar yang kuat. Jadi dia kena ada cara lain untuk stabil, iaitu graviti yang rendah. Okay, pusat graviti yang rendah. Dan akhir sekali, boleh faham sampai sini? Faham. Okey. Pola pertumbuhan tumbuhan. Okey, semalam kita belajar pola pertumbuhan manusia daripada bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, orang tua. Hari ni kita tengok pola pertumbuhan tumbuhan. Tumbuhan akan terus bertumbuh selepas percambahan pucuk dan akar daripada biji benih. So daripada biji benih tu terhasil pucuk dan akar. Jenis pertumbuhan pada tumbuhan bergantung kepada tisu-tisu meristem. Tisu-tisu meristem ni tisu-tisu yang yang bertumbuh lah. Dia nak bertumbuh tu bergantung kepada tisu-tisu meristem, tisu-tisu yang boleh bertumbuh. Okey. Tisu meristem merupakan kawasan tisu yang tumbuh tanpa henti. Okey. Okey. Ini graf pertumbuhan-tumbuhan. Kalau di sekolah kita akan buat satu aktiviti lah, eksperimen nak mengkaji, nak melihat bagaimana pokok daripada kacang hijau tu dia tumbuh ya. Okey, daripada panjang anak benih melawan masa lah. Kita tengok akhirnya graf dia meningkat. Okey, ini graf apa ni? Ini kita panggil lengkung pertumbuhan-tumbuhan ni dia berbentuk apa? Dia sama macam manusia. Dia berbentuk S. Dia macam S. Bentuk apa ni? Bentuk S ni lengkungan bentuk apa? Semalam dah belajar. Dia huruf S juga. Kita panggil apa ni? Sigmoid. Sigmoid. Jangan lupa graf bentuk S ni nama dia sigmoid. Okey, habis dah untuk hari ini. Dan habislah bab 6. InsyaAllah kita akan sambung minggu depan bab 7. Jadi cikgu rasa itu sahajalah perkongsian cikgu pada hari ini. Ada apa pertanyaan? Tak ada. Tak ada. Okey. Jadi tetaplah tetap semangat untuk ber-GPR. Kita jumpa minggu depan di waktu dan hari yang sama. InsyaAllah jaga diri cikgu saya. Assalamualaikum.